warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Ibu Ketua. Terima kasih kepada seramai seingat saya 18 ahli dewan yang turut serta. Dan sementara ada banyak soalan itu yang berkaitan dengan perkara-perkara terperinci, ada soalan yang khusus. Saya ingin memulakan penggulungan jawapan pada hari ini dengan kita tumpu soal makro dulu. Dengan memahami bagaimana dasar ini dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah makro itu, saya ingat itu akan lebih memudahkan kita berbincang tentang perkara-perkara perincian pelaksanaan yang itu akan bergantung kepada kesesuaian dan penilaian. Jadi pertamanya keputusan kabinet untuk meminta supaya Kementerian Ekonomi membentangkan kertas putih ini, sedangkan sebenarnya program ekonomi seperti ini tidak memerlukan punca kuasa daripada Parlimen, kerana ini adalah projek pembangunan dan peningkatan kapasiti ekonomi. Tapi oleh kerana kabinet dan saya sendiri berpandangan kita perlukan keseluruhan tumpuan negara untuk bercakap mengenai gaji. Kita tak boleh bercerita tentang struktur ekonomi, tentang pertumbuhan, tetapi dengan izin Puan Yang Ketua, we ignore the elephant in the room. Sebab itu dengan membentangkan kertas putih ini secara rasminya, bukan sahaja ia direkodkan di dalam Parlimen, tetapi saya berharap dan saya berterima kasih kepada semua pandangan dan sokongan daripada ke-18-18. Saya tengok satu-satu tak ada yang membangkang. Jadi dengan dukungan daripada Dewan Mulia ini, saya harap itu akan membentuk satu tumpuan dalam masyarakat kita. Kerana kalau sebelum ini setiap kali kita nak bercakap tentang gaji, dia ada pandangan yang berbeza-beza. Sudah tentu majikan dan persekutuan yang mewakili majikan dia rasa takut. Ada orang yang merasakan kalau naik gaji nanti apa kesan kepada saya, harga dan sebagainya. Jadi kecualilah keseluruhan tumpuan negara itu yang meliputi segenap pihak mula bertumpu kepada gaji, maka kita akan menghadapi kesukaran untuk kita secara tersusun dan berkala menaikkan gaji rakyat, kerana ini adalah antara perkara yang pada pandangan saya dalam banyak-banyak ruang tugas kerajaan mengenai ekonomi, antara yang paling susah sekali ialah soal reformasi pasaran buruh dan bakat. Kerana dia kalau buat mengikut undang-undang semata-mata, tetapi ekonomi tidak bersedia, syarikat tidak bersedia ataupun pekerja tidak bersedia, maka dia akan ada timbal balik negatif kepada negara. Baik. Ada beberapa pandangan tadi saya ingat bermula, saya ingat Berwas pun ada sebut, ingatan dan pesanan, saya ingat Teberau pun ada sebut mengenai soal productivity. Kerana kebimbangannya ialah menaikkan gaji semata-mata melalui campur tangan seperti ini, akhirnya dia akan meningkatkan kos dalam keadaan dia tidak membantu sama ada syarikat ataupun ekonomi. Soal produktiviti ini sebenarnya berkait besar. Dia bukan saja soal gaji pekerja, soal majikan, dia sebenarnya juga soal struktur ekonomi. Kerana kita memang mewarisi dan masih lagi mencuba supaya sektor-sektor ekonomi kita ni beralih daripada yang melibatkan buruh, melibatkan tenaga kerja yang manual, kepada yang melibatkan perkhidmatan yang kandungan nilai itu tinggi. Jadi kalau ditanya soal produktiviti, definisi produktiviti secara ekonomi ini mudahlah. Nilai dibahagikan dengan jumlah waktu kerja. Jadi sudah tentu macam ada yang disebut oleh beberapa ahli dewan. Kebelakangan ini contohnya, bila kerajaan menambah baik akta yang bersabit dengan hak pekerja, dengan menaikkan supaya mereka yang bergaji 4,000 ke bawah boleh menuntut overtime contohnya.
supaya tempoh kerja itu diselaraskan dan dipendekkan. Sudah tentu tempoh masa kerja itu pendek, tapi kalau nilai itu tidak berubah, sudah tentu produktivitinya itu dia akan ada kesan lah kerana kos dan sebagainya. Jadi sebab itu produktiviti bagi saya bukan semata-mata perlu bergantung soal gaji. Dia juga tanggungjawab kerajaan dan juga ekonomi kita untuk memastikan kita meningkatkan nilai kita. Jadi khususnya kalau bentuk dan hasil ekonomi kita itu bernilai lebih tinggi dan sumbangan itu dihasilkan dalam tempoh yang lebih pendek tanpa terlalu banyak pekerja manual, sudah tentu produktiviti akan naik. Itu bezanya kenapa produktiviti di negara kita ini dilihat mendata dan tak naik bila kita cuba banding dengan Singapura atau negara-negara lain, kerana nilai kandungan ekonomi mereka itu lebih tinggi. Ipoh Barat bagi saya 2-3 minit lagi sebelum saya bagi. Sebab itu soal gaji ini adalah sebahagian daripada soal produktiviti, tapi dia juga berkait dengan usaha kita untuk menaikkan nilai. Kerana saya pasti ada juga di sebelah sana yang pernah berada dalam kerajaan. Memang minat untuk melabur di Malaysia tinggi. Kerana secara bandingannya kos kita lebih rendah berbanding dengan contoh Singapura ataupun negara-negara barat. Kan? Kemudian kedudukan kita begitu strategik secara geografi, dari segi logistik dan sebagainya. Kita juga ada rekod pentadbiran, pendidikan yang lebih baik daripada beberapa negara pesaing. Tetapi oleh kerana pelaburan yang kita nak bawa itu sekarang adalah pelaburan-pelaburan yang memerlukan bakat yang lebih tinggi, maka selalunya yang sering menjadi persoalan kepada pelabur ialah soal adakah kamu cukup bakat-bakat dalam bidang-bidang ini sekiranya kami masuk. Sebab itu kalau kita tidak melihat kepada pasaran buruh kita dan kita sudah sampai ke keadaan yang mana underemployment dengan izin adalah satu masalah, iaitu pekerja yang sebenarnya berkelayakan, baik pendidikan, ijazah dan sebagainya, tapi oleh kerana pasaran buruh itu begitu, dia terpaksa jadi gig worker. Dan kesenjangan itu menyebabkan kita ada masalah di masa akan datang untuk memenuhi tuntutan bakat-bakat ini yang seterusnya akan membantu kita meningkatkan ekonomi. Jadi sebab itu, dasar gaji progresif, satu daripada tujuannya bukan semata-mata soal nak meningkatkan gaji rakyat, tetapi kita nak juga memastikan ada mobiliti kemahiran di dalam pasaran kerja kita supaya mereka yang berkelayakan dan kebanyakannya dibayar lebih rendah ataupun underemployed sekarang boleh naik ke atas, tetapi untuk mereka boleh masuk ke dalam sektor-sektor dan peluang pekerjaan yang begitu tidak cukup dengan hanya ijazah sahaja atau kemahiran sedia ada. Mereka terus perlu meningkatkan kemahiran dan yang itulah yang digabungkan sekali dengan dasar gaji progresif ini. Ipoh Barat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, saya menerima syabas kepada Yang Berhormat kerana gaji progresif ini definitely membawa manfaat kepada pekerja. Tetapi bila kita nak merangkumi semua pekerja, nampaknya ada sasaran yang tak kena. Saya dah bangkitkan di mana lebih kurang di antara 300 ke 500 ribu orang, di mana menjadi sokongan yang kuat kepada kita. Mereka macam tidak diberi galakan untuk terlindung dalam gaji progresif ini. Dan adakah Yang Berhormat sedar dengan apa yang dibuat gaji progresif ini, bila mereka tidak mendapat manfaat, itu satu nafian kepada mereka. And this is very cruel. Kerana ramai di antara mereka, tidak ada pilihan yang lain. Hanya dengan intervensi seperti gaji progresif ini, mereka akan dapat manfaat. Itu nombor satu. Nombor dua, saya dah bangkitkan juga, di Singapura telah gagal di mana tidak ada undang-undang yang digubal. Dengan voluntariness tidak berfungsi. Jadi apakah kita ini ada
ilham yang lain untuk menolong mereka. Itu soalan saya, kerana productivity is one aspect of it. Kita semua, saya nak, when I was minister, saya dah kata dengan Tun Mahathir, kita nak naikkan gaji minima. Dia kata, you don't understand Kula, you naikkan gaji minima without productivity you cannot. So I asked him the question, macam mana naikkan productivity, cleaners, pencuci dan sebagainya. Dia kata, you don't talk to me so much because pencuci we will find a way out. Menteri, kalau boleh saya celah, walaupun saya tidak berbahas, tapi saya dengar hampir semua pembahasan yang dibuat. Kalau Menteri boleh memberikan sedikit pencerahan dalam Dewan ini, apakah model-model istilahkan sebagai the progressive wage model there are, dan mengapa particularly yang saya tahu the progressive wage model in Singapore fail, and would we go down that way? Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Saya sentuh sedikit yang disebut oleh Ipoh Barat. Saya rasa bila Ipoh Barat menyebut tentang 300 ke 500 ribu orang, Ipoh Barat menyentuh kepada gig, pekerja-pekerja dalam gig yang sekarang ini secara undang-undangnya mereka tak masuk sektor formal lah kan. Jadi oleh itu kalau mereka tidak berada di dalam payroll secara bulanan, memang sukar untuk kita masukkan dan uruskan mereka itu mengikut model yang sedia ada. Tapi saya ingat, sebab itu bila jawatan kuasa itu nanti memperincikan panduan, soal gig workers ini sementara mungkin bukan ada silver bullet dengan izin melalui dasar gaji progresif, tetapi dia satu lagi aliran kalau perlu campur tangan kerajaan yang perlu dilihat khusus untuk mereka. Cuma apabila kita melaksanakan dasar gaji progresif dan itu akan membolehkan mobiliti kerjaya, maka akan ada lebih banyak kerjaya-kerjaya yang terbuka yang boleh diambil tempatnya oleh pekerja-pekerja gig ini. Cuma yang saya ingat kami akan pertimbangkan secara halus ialah bagaimana untuk kita libatkan juga mereka di dalam upskilling. Kerana they are in limbo. Dia tidak ada majikan, jadi oleh sebab itu majikan dia tak boleh masuk. Tapi sebenarnya kebanyakan mereka ini jugalah yang dikategorikan sebagai underemployed. Jadi mereka kalau diberikan peluang untuk upskilling dan mereka mungkin ada peluang untuk mengambil tempat-tempat yang dikosongkan oleh pekerja-pekerja lain yang mula mendapat mobility dalam kerjaya. Soal Singapura, model di Singapura, kedua-dua disebut oleh Ipoh Barat dan juga oleh Kuala Selangor. Saya sebenarnya terkejut kerana secara umumnya bila kita sebut tentang progressive wage model, ia dirujuk kepada apa yang dilaksanakan oleh Singapura beberapa tahun lalu. Sedangkan modelnya itu tak sama, it's not apple to apple. Yang dibuat oleh Singapura lebih berbentuk kepada gaji minima untuk sektor-sektor tertentu untuk pekerja berkemahiran rendah. Yang kami rujuk dan kami teliti betul-betul dalam penyediaan dasar gaji progresif ini ialah pengalaman Singapura juga, tetapi bukan pengalaman progressive wage yang dilaksanakan untuk cleaner dan 2-3 sektor itu. Ia merujuk kepada pengalaman Singapura melalui apa yang disebut Puan Yang di-Pertua Wage Intervention and Correction Policy di akhir tahun 70-an dengan 80-an. Cuma bezanya lain kerana mereka menubuhkan satu majlis gaji dan tiap-tiap tahun tripartite, kerajaan, majikan dan pekerja perlu bersetuju nilai kenaikan gaji tahunan, dan mereka lakukan itu selama 3-4 tahun di hujung tahun 70-an dan awal 80-an. Ada pandangan yang berbeza-beza dari segi kesan sampingannya, dari segi kos sara hidup dan sebagainya, tetapi ia telah berjaya meningkatkan gaji di Singapura untuk tempoh itu akhir 70-an ke awal 80-an sehingga sekitar 30% kalau tak silap saya. Kan, jadi
Kalau nak tanya seperti yang kalau saya nak ulas yang Kuala Selangor tanya, apa modelnya? Sebenarnya kami dah semak banyak Kuala Selangor, keadaan kita unik. Sebab itu dia tidak ada one silver bullet. Dia bukannya boleh kata ambil satu dasar di negara itu, buat dekat sini semua jadi. Kerana contohnya, struktur syarikat-syarikat kita lain. Kita 95% SME, small micro ke bawah. Kita juga ada masalah underemployment yang semakin membengkak sekarang, dan yang paling utama kita mempunyai masalah wage compression yang tidak berlaku di kebanyakan negara yang melaksanakan gaji minima. Jadi sebab itu dia bukan acuan mana-mana. Kalaupun ada acuan yang sama, ialah penerimaan kerajaan bahawa perkara ini tidak boleh lagi diserahkan bulat-bulat kepada pasaran untuk membetulkan. Ia adalah memerlukan campur tangan kerajaan dan dasar dan insentif. Yang itu saya ingat dalam kes Singapura pun mereka mengambil ketetapan yang sama akhir tahun 70-an. Ada beberapa negara lain pun begitu. Tapi dari segi mekanisme sistem itu memang dia berlainan daripada yang diadakan di Singapura. Yang baik. 3 minit je lagi ni. Okay? Saya tahu saya pun tak nak panjang sebab kita semua nak balik. Ni hari terakhir ni. Ahli Muhammad ada 2-3 lagi kan. Lagipun tak ada yang bangkang pun kan. Jadi tak perlu nak. Cuma saya nak kenalah juga jawab beberapa perkara khusus yang ditimbulkan. Cuma saya nak rangkumkan sedikit soal makro tadi kan. Satu perkara yang ditimbulkan saya ingat tadi oleh Bendera, saya ingat soal brain drain dan juga soal struktur syarikat kita ni yang beza sangat antara yang besar dengan yang kecil kan. Satu perkara yang saya bersetuju ialah bila orang berkata tentang brain drain, dan saya ingat tadi pun saya tak ingat Gopeng ke ataupun Petaling Jaya ke atau yang ada sebut tentang gaji pekerja-pekerja berkemahiran rendah di Singapura. Jadi sebenarnya faktor gaji ni ialah faktor penyumbang besar kepada brain drain. Kita bolehlah sebut kita nak kena tukar universiti kita nak kena itu, tapi sebenarnya ada juga masalah mendesak, iaitu kita perlu kurangkan jurang gaji. Bila jurang gaji itu kurang, maka kuranglah juga di masa-masa akan datang brain drain itu, walaupun akan ambil masa yang panjang, tapi bila kita gabungkan dengan beberapa rancangan lain, contohnya penghasilan zon ekonomi bebas di antara Malaysia dengan Singapura, ini semua dibuat sebagai sebahagian daripada dasar kerajaan untuk mengurangkan brain drain, termasuklah juga untuk kita menskalakan syarikat-syarikat kecil ini. Kerana kalau kita dah biasa mentadbir syarikat kita, menguruskan syarikat kita dengan 3-4 orang, kemahiran dia tu memang kemahiran macam itulah daripada dulu. Macam mana kita nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi kecuali kita ada bakat terbaru yang dilatih yang boleh mengangkat syarikat itu masuk kepada aktiviti yang baru. Tapi kalau tak dibayar gaji yang setimpal, mereka semua berebut-rebut untuk pergi kepada syarikat-syarikat besar. Itulah yang telah berlaku dalam ekonomi kita, sehingga kan pada pandangan saya daripada libat urus kami dengan terutamanya majikan dan pengalaman saya sendiri sebagai majikan, sebenarnya masalah utama syarikat-syarikat kita bukan semata-mata wang, dia masalah bakat. Payahnya nak cari pekerja yang terlatih yang boleh buat kerja itu, dan ini juga turut disebut oleh beberapa wakil dari seberang sana, iaitu kalau dah latih dia, dah naik gaji dia, kalau dia cabut macam mana? Kerana itulah sebenarnya masalah utama di dalam ekonomi kita, apa yang disebut sebagai attrition rate yang sangat tinggi. Jadi sebab itu, syarikat-syarikat kecil SME mengambil pandangan, buat apa bayar gaji lebih? Buat apa latih dia? Bayar lebih latih dia, 1 tahun dia cabut lagi.
kita kena ambil lagi. Jadi sebab itu dasar gaji progresif ini juga bertujuan untuk membaiki juga keadaan itu dan mengekalkan bakat itu di dalam SME. Kerana SME ini ialah 95% daripada ekonomi kita, dan apabila itu berlaku dengan gaji yang lebih baik, mereka kekal dengan lebih lama di dalam SME. Kita berharap itu akan membolehkan syarikat-syarikat saiz sederhana dan kecil ini mula menumpukan untuk menskalakan aktiviti mereka ke arah nilai yang lebih tinggi, supaya negara kita tidak hanya bergantung kepada syarikat-syarikat besar dari luar negara saja. Akhir sekali mengenai makro, 5 minit mengenai makro. Ada banyak pandangan dan kebimbangan. Kalau gaji nanti naik, kos sara hidup macam mana? Saya ingat kalau kita nak bincang yang mana naik, yang mana turun dulu, sampai kiamat kita tak ke mana-mana. Nak turunkan harga, boleh, tapi kita perlu habiskan beratus-ratus bilion untuk kekalkan harga pada kadar yang dengan izin artificial. Kita dah sampai ke peringkat itu dah sebenarnya. Dengan subsidi yang kita sama, kita kena letak subsidi. Harga minyak yang sepatutnya RM3.80, RM2.50. Harga gula yang sepatutnya RM3 lebih, RM2 lebih. Jadi kita boleh kekalkan harga ini, tapi untuk masa-masa akan datang, keadaan negara itu, keadaan kewangannya makin tidak mengizinkan, dan akan selalu ditanya mana yang lebih baik. Adakah lebih baik kita ambilkan wang ini untuk kita bangunkan, tingkatkan ekonomi, ataupun kita terus secara dengan izin artificial memberitahu diri kita bahawa kita negara yang semuanya murah. Tetapi sebenarnya satu lagi masalah ataupun satu lagi perspektif mengenai kos sara hidup ini ialah soal gaji. Pandangan saya, kenapa sebelum ini kita tak banyak berbincang pasal gaji, kerana lebih mudah untuk kita ambil wang hasil cukai bagi subsidi daripada kita cuba untuk secara menyeluruh mengambil semua pemegang taruh dalam ekonomi kita dan cuba meyakinkan nilai tambah dengan menaikkan gaji. Lagi susah. Jadi sebab itu mudah buat apa? Ambil duit, kita subsidi dan akhirnya apabila ada gangguan di peringkat antarabangsa, sama ada bekalan, rantaian bekalan, sama ada harga komoditi yang naik, maka kita ada keterbatasan. Sebab itu ini bagi saya persimpangan yang kita kena terima, bahawa untuk menguruskan bebanan sara hidup rakyat, kita kena bergerak seiringan. Soal tak laluan ya Pak Menteri. Boleh. Soal gaji pun kita kena jaga. Sekejap boleh ya Pak Menteri? Boleh. Sikit je. Saja terfikir, tadi saya sebutkan mengenai sustainability. Saya nak tanya ya Pak Menteri, yang ini memang is a common thing, can happen anywhere. What's the timeline ya Pak Menteri bagi untuk kita melihat kejayaan yang ketara untuk dasar ini? Terima kasih. Terima kasih Kubang Pasu. Saya dengan itu beralih kepada perkara seterusnya yang banyak disentuh juga. Dia soal kos, soal programnya, exit policy dan sebagainya. Berbanding dengan dasar perintah gaji minima, dasar gaji progresif ini bukanlah dasar buruh. Ini adalah campur tangan ekonomi dan ia bertujuan untuk sementara. Dan sebab itu kalau ada yang tanya lama mana, berapa kosnya, saya kalau tengok pengalaman Singapura di akhir tahun 70-an dan 80-an, mereka ambil masa 4 tahun untuk meningkatkan gaji lantai, gaji ikut sektor itu sampai 30% dalam sektor tertentu kan. Kerana dia akan ada spillover effect. Apabila kerajaan mula menaikkan dan pada pandangan saya, kita sedang tengok, pertimbangkan sama ada graduation itu 1 tahun atau 2 tahun. Pandangan saya dia lebih kepada 2 tahun lah, kerana dia perlukan 2 kitaran kan. Tapi bila syarikat telah menaikkan gaji dia, katakanlah gaji permulaan telah dinaikkan, satu firma jurutera dia naikkan daripada 1,008 jadi 2,100.
Walaupun mereka kena keluar daripada dasar gaji progresif kerana graduasi dia 2 tahun saja, lepas itu dia tak boleh turunkan dah gaji tu. Sebab kalau dia turunkan gaji itu, orang semua cabut. Dan dia takkan dapat dah balik bakat itu dalam keadaan syarikat-syarikat lain pun, industrinya pun sudah pun menaikkan gaji. Jadi sebab itu, pertamanya dari segi sustainability seperti yang ditanya oleh Kubang Pasu dan beberapa yang lain, saya tidak melihatnya sampai kita menjadi ketagih dengan satu bentuk lagi subsidi. Ini adalah intervention pada masa ini yang kita berharap dengan segala perancangan ekonomi yang lain, apabila ekonomi tumbuh, industri contohnya HEHV pun tumbuh, bakat telah tersedia, dan dalam 3-4 tahun akan datang paras gaji itu telah naik sehingga CE kita hampir kepada 40%. Selepas itu pasaran bakat itu akan berfungsi dengan sendiri. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, dia soal peruntukan banyak tanya tadilah, adakah peruntukan telah dibuat dan sebagainya. Untuk tahun 2024, ia adalah projek rintis 1000 syarikat. Peruntukannya berapa jumlah akhir itu bergantung kepada syarikat yang mendaftar dan berapa pekerja setiap syarikat. 1,000 tu mungkin ada yang 100 orang pekerja, mungkin ada 50, mungkin ada 20. Jadi sebab itu kita telah sediakan peruntukan 900 juta dalam projek-projek ekonomi Kementerian Ekonomi DE itu, sebahagiannya itu adalah untuk pelaksanaan projek rintis dasar gaji progresif, dan ceilingnya ialah sekitar 50 juta ringgit. Jadi peruntukan itu telah pun disediakan, dan selepas kita bentangkan balik di Kabinet dalam September tahun depan, kerajaan akan buat keputusan dan peruntukan seterusnya itu akan masuk di dalam rolling plan kelima untuk tahun 2025 ke atas. Jadi walaupun saya tahu Puan Yang di-Pertua selalu senyum, tapi saya tengok juga YouTube dia kalau dia marah, dan saya dengan itu saya pun tak mau kena marah kalau ahli yang berhormat lain semua balik lambat malam ini, sebab saya dah nak balik. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong, semua 18 menyokong. Terima kasih kepada Kementerian Ekonomi, pegawai-pegawai yang bertungkus lumus dalam tempoh 7 bulan yang lepas untuk menyediakan yang ini. Dan selepas ini saya harap kita sama-sama tumpu Menteri, dan berdoa. saya dah minta bentangkan tentang yang laporan tentang 1000 syarikat tu. Tak apa, sekarang tak apa, tak ada bagi pun tak apa. Tapi saya ingat yang itu kalau ada keperluan selepas laporan itu, projek rintis itu telah dibuat, saya perlu bentangkan di Kabinet, dan kalau Kabinet berpendapat dan mengarahkan untuk dibentangkan di Parlimen, insya-Allah kami boleh bentangkan di Parlimen sekali lagi. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dengan ini saya mohon supaya Dewan menyokong kertas putih dasar gaji progresif ini supaya projek rintis dapat dilaksanakan tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan di nombor 3 itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan.